Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada bangsa mekanika. Okey, ramai yang tanya, bila nak test ride CBR ni? Bila nak test ride? Hari ni kita test ride dan hari ni kita nak cerita apa kelebihan dan kekurangan dia. Tetapi sebelum itu, kepada yang menonton tapi belum subscribe, tolonglah subscribe. Tolong tekan like. Iklan sikit-sikit tu, skip je lah. Skip lah. Janganlah skip. Kira-kira 2 bulan lepas, motor ni dia masuk ke pasaran Malaysia secara rasmi dan agak mengejutkan juga sebab Bonsu berjaya meletakkan harga dia pada harga yang bagi kami sangat kompetitif. Sebab kalau kita bandingkan spek dia ialah dengan enjin 40 horsepower, twin cylinder, throttle by wire, riding mode, assist clutch, quick shift, dengan segala features yang dia ada, dia boleh jual pada harga yang sangat menarik. Sebab prediction ramai sebelum tu, semua jangka dia adalah dekat-dekat 30 atau 30 lebih. Jadi secara tak langsung motor ni menjadi idaman ramai orang. Untuk hari ini, sebab saya dan Abang Beras dah berpeluang menunggang uji motor ni, kami dah berbincang, kami akan senaraikan. Abang Beras akan cerita apa benda yang dia suka pada motor ni dan saya juga akan bercerita apa benda yang saya kurang suka pada motosikal ni. Tetapi sebenarnya yang saya tak suka tu dia bukan jadi deal breaker pun. Bukanlah sebab poin-poin tu tak jadi beli. Cumanya yelah, setiap benda tak ada yang perfect. Jadi kita senaraikan poin-poin yang penting sebab kalau nak cerita bab spek rasanya semua dah tahu kot. Alright, kita panggil Abang Beras. Okey bang, kita nak senaraikan 5 perkara yang abang suka pasal CBR ni. Okey, yang pertama apa dia? Pertama, cerita pasal power lah. Power dia ni agak linear lah. Kemudian dia punya throttle by wire dia tu, dia respon tu agak direct lah. Kemudian kita bawa slow, bila kita nak laju tu kita tak kekok lah. Sebab apa? Dia ada 3 mode dia bagi. Dia ada bagi comfort, sport dan sport plus. Kemudian dia power band dia tu, dia ada dekat RPM rendah. Apabila kita pulas dia pergi. Bawa slow pun tak ada masalah. Bila kita nak laju pun insyaAllah tak kekok lah Pak. Predictable lah dia predictable. Itu kelebihan ni bang. Itu kelebihan throttle by wire sebenarnya. Sebab tu banyak sport bike moden semua dia pakai throttle by wire. Dia tak pakai kabel dah. Betul, kalau kabel tu dia kejut sikit kan. Dia kata rasa kejut kan. Kita tak dapat agak power tu sampai bila. Okey. Yang nombor 2 bang. Yang keduanya Pak. Exhaust dia Pak. Bunyi dia tu sedap telinga mendengar lah. Dia agak macam mana bunyi yang bassy sikit lah. Dia kan bassy sikit. Sebab abang tahu kenapa? Sebab dia ada 2 muffler. Okey. Jadi sebab saya pernah jumpa CBR ni pakai exhaust ayam lah saya rasakan. Dia punya bunyi jadi macam bersepah. Memang tak sedap lah. Tok. Jadi macam motor tu nampak motor murah bang. Betul. Kalau bagi saya exhaust dia bukan saja bunyi dia sedap bang, tapi dia cantik. Nampak dua macam tu kan. Tapi bunyi dia bagi saya, kalau saya tak tukar dah. Betul. Nice. Okey bang, yang nombor 3. Yang ketiga motor ni handling dia best, ringan. Nak maneuver tu dia senang, nak ambil corner pun tak ada masalah. Steady je. Dia walaupun 168 kilo je berat dia 168 kg. Tapi bila dia dah bergerak kita tak rasa dia punya berat. Saya rasa orang first time yang bawa motor ni pun saya rasa tak ada masalah. Tak ada masalah. Kalau dia upgrade daripada 150cc apa kan tak ada masalah. Macam semalam saya nak ambil itu agak-agak kancung juga lah. Tapi bila dah 1-3 minit tu, dan bayangkanlah pukul 5.30 dekat jalan setapak Big Wing sana. Trafik dia macam mana? Saya celah, insyaAllah boleh, tak ada masalah. Untuk newbie macam saya ni kan. Yang keempat bang.
Okey, yang keempat dia punya riding position. Riding position dia agak sporty sikit lah. Dia bongkok macam tu kan. Tapi kita rasa confident lah nak bawa tu. Bang, dia macam tak serabut. Kalau compare dengan R25, saya rasa yang ni lebih ke bawah sikit. Kalau ya, R25 betul. dia macam tegak sikit. Dia tegak. Kalau yang ni dia memang sporty riding sikit kan. Dia membongkok macam tu. Kemudian dia dibantu oleh quick shift. Quick shift dia tu memang terbaik lah kan. Jadi bila kita nak bawa tak payah nak susah payah kita nak tarik kelas. Best Abang lah. tahu tak? Quick shift ni bendanya bukanlah benda baru. Dah lama dah ada. Cuma dekat motor 250cc ni dia baru. Sebab tu kalau motor-motor biasa orang pasang yang aftermarket. Tetapi kalau quick shift aftermarket ni dia tak sama dengan quick shift factory fitted. Factory fitted ni memang smooth. Dia lagi lebih natural kalau factory fitted dia. Memang best. Okey bang. Nombor 5 apa yang abang suka? Okey, nombor 5 yang paling saya suka dia punya dash meter dia dengan switch yang dia fit dekat motor ni lah. Macam dashboard dia tu, meter dia tu nampak macam motor mahal, motor besar-besar apa semualah kan. Betul. Kemudian dia punya finishing dia memang finishing dia memang kemas. Dia punya switch apa toggle apa semua tu memang nampak mahal lah. Okey. Sebab kalau abang pasang dekat dia punya cover set apa semua, pasang tak? Dia punya fitting dia memang kemas walaupun cantik. Dia pasang dekat Indonesia kan. Nak comparekan dengan harga dia 26k dengan keadaan yang macam ni yang dia bagi all the features yang dia bagi, saya rasa berbaloi sangat lah. Tak boleh nak komplain lah. Ibarat macam satu harga satu barang lah. You bayar lebih, you dapat lebih barang. You bayar kurang, you dapat kurang barang. Cukup. Okey, itu saja sebelah saya apa yang saya suka. Dah. Okay. Okey, Pak. Apa 5 benda yang kau tak suka? Aku tahu kau ni cerewet sikit, Pak. Okey. Yang pertama saya rasa bukan saya je cerewet bang. Saya rasa ramai orang setuju dengan saya. Tayar dia bang. Okay. Saya rasa tayar IRC ni memang tak boleh lah. Saya rasa abang pun tahu benda tu kan. Tayar ni memang bagi saya, siapa yang beli motor ni tolonglah keluar terus tukar tayar. Kalau tak percaya tanya Nasir Haris. Dia beli motor, dia keluar pun dia terus tukar tayar. Tayar ni memang tak ada grip lah. Janganlah. Kan kalau hujan ke apa semua kan, bagi saya agak bahaya lah. Saya pun tak tahu kenapa Bonsyu Honda tak nak bagi tayar yang elok sikit. Itu kalau boleh gantilah tayar elok sikit kan. Yang kedua, Pak. Yang kedua apa dia? Abang tahu Swiss Honda ni. Dia terbalik. Swiss Honda dengan signal. Honda ni memang probably saya je yang tak suka. Saya golongan minoriti lah. Dalam 10 orang tu saya satu daripada 10 orang. Saya memang tak suka sebab saya bukan pengguna motosikal Honda moden. Saya bawa motosikal Honda yang lama, ES5 apa semua, which is sama dengan semua pengeluar motosikal dalam dunia ni. Iaitu Swiss tu memang saya betul-betul tak boleh brain kenapa dia tukar Swiss tu. I admit lah yang tu. Okey, nombor 3, Pak. Nombor 3. Nombor 3 ni sama juga, saya rasa saya mungkin minoriti lah. Okey. Saya rasa seat dia keras abang. Okey, bila sebelum saya bawa, saya tekan seat tu, saya rasa macam lembut. Tapi bila saya duduk lama, saya rasa macam wah, dah start nampak segi dah bontot ni. Saya rasa macam keras. Kalau mungkin sebab saya tak cukup bontot tak cukup besar lah. Tapi tak kalau muzzle. kalau hazardry kereta ke atau gun pandu laju ke bawah, saya rasa dia orang tak komplain bang. The seat dia satu geng dengan RS 150, Pak. Saya rasa RS lagi keras abang. Yang ni tak adalah keras sangat, tapi bagi saya keras lah. Yalah. Kalau banding dengan sport bike lain kan. Itu feel individu lah. Okey, fine. Nombor 4, Pak. Okey, nombor 4. Benda ni saya rasa bukanlah isu yang besar sangat. Cumanya motor ni kalau kita tengok daripada depan cantik, belakang cantik, tepi bang. Kalau orang yang jenis macam OCD, dia macam jenis cerewet sikit, dia tengok. Kalau abang perasan dekat bahagian fairing tu dia ada kosong dekat tengah dia tu. Kita lompong. Nampak dekat seberang ni kan. Lagi satu fitting wire dia tu macam bagi saya tak berapa kemas lah untuk sebuah motor premium macam ni. Kalau boleh dia letak lagi satu cover ke, atau mungkin dia susun balik wire tu bagi dekat dengan bahagian chassis ke or something kan. Tak tahulah engineer punya kerja lah. Tapi bagi saya, mata saya macam tak berapa kena sangat lah kalau saya tengok dekat bahagian tepi. Itu je lah. Make sense. Boleh terima benda ni, boleh terima. Kita nakkan kekemasan dia tu. Sebab motor pun mahal kan, 26k. Betul. Okey, nombor 5, Pak. Nombor 5. Saya rasa kalau nak bawa 2 orang, nak buat pilihan motor ni, duduk belakang dia
First, memang kita rasa seat padding tak cukup. Tak Itu cukup. satu. Lagi satu, dia punya grab bar tak ada belakang. Tak ada. Dia bukan grab bar, dia macam built-in dekat fairing macam tu kan. Ha. Dia built-in macam tu. Saya rasa kalau duduk belakang, Tak boleh. dia rasa macam susah sikit lah. But again, ini sports bike bang. Sports Yalah. bike ni orang naik seorang je. Unless pilihan belakang tu dia pegang tank lah dia macam ni. pegang tank lah. Nak kena orang yang pandai lah duduk Yes. belakang. Ini kalau Yes. bawa awet, bawa skandal susah kat bang. Dia orang tak erti nak pegang kat mana kan. Kan dia cari dia pegang ke bawah exhaust sendiri kan. Saya prefer solo rider lah, Pak. Betul. Saya rasa kan? motor ni memang sesuai untuk solo rider. Okay, alright. Itulah 5 benda yang kami suka dan 5 benda yang kami tak suka. Pak, ada apa-apa yang nak add on lagi, Pak? Okey, mungkin ramai yang tanya berbaloi atau tidak beli motosikal ni. Bagi saya jawapan paling pendek dia memang berbaloi. Okey, kita kena ingat motor 250cc dengan full spec macam ni jarang-jarang ada dalam market lah. Jarang-jarang sampai dan ini satu-satunya motosikal yang boleh digunakan harian dan juga Betul. boleh digunakan hari Minggu. Sebab kita kena ingat, orang yang ada superbike 600cc, 1000cc, biasanya orang ni dia ada 2-3 motor. Betul. Dia ada kapcai, dia ada skuter apa semua kan. Tapi kita boleh bayangkanlah kalau orang beli motosikal ni, mungkin dia nak beli satu motor, mungkin dia mampu beli cuma satu motor. Jadi bagi saya motor ni memang berbaloi. Dan 5 poin yang saya sebut tadi, dia bukanlah deal breaker lah, bukanlah poin yang besar sangat sampai kata power tak cukup apa. Itu memang tak boleh di-consider lah kan. Tapi overall saya rasa motor ni memang perfect untuk harga dia, berbaloi. Betul. Cumanya siapa yang nak beli tu jangan lupa tukar tayar dulu. Okey bang, ni. Okey. Jangan lupa like, share, subscribe video kami dan jangan lupa tekan lonceng untuk next video dan tolong jangan skip iklan tu. Bagilah kami pendapatan sikit PKP ni, kurang job. Okey. Bye semua. Boom.